Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Insyaallah, insyaallah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wazakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'dan, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ya, marilah sama-sama kita mulakan kuliah pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab, dan kita sedekah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada pengarang kitab ini, pada kedua ibu bapa kita, guru kita, khususnya pada hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipanjangkan umur kita, diberikan kesempatan, diberikan kelapangan dan diberikan kesihatan yang baik, ya, untuk dapat kita berada lagi dalam bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bersyukur kerana Allah mendorongkan kita untuk berada di dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi, iaitu majlis ilmu, ya. Maknanya kita bersyukur sebab dalam masa yang diperuntukkan oleh Allah Ta'ala 24 jam, kita ada ruang untuk berada dalam taman syurga Allah di dalam dunia, ya. Maknanya peluang untuk kita nak masuk syurga Allah di akhirat dah ada dah. Kalau bahasa kampung saya dulu, rehearsal dah ada dah dalam taman syurga. Masya Allah. Ini dalam dunia tak pernah duduk dalam taman syurga, dekat akhirat tak alih-alih nak masuk syurga. Masalah sikit. Kan je, kalau dekat dunia pun tak pernah ada dalam taman syurga, dekat akhirat pula, Tuhan, saya nak masuk syurga. Macam mana tu? Susah lah kan. Kita sekurangnya mesti ada dia punya ibtida'in. Maknanya permulaan itu. Permulaan kalau kita kat dunia ni buat baik, insya-Allah adalah kebaikan kita di akhirat. Tapi kalau kita dekat dunia buat kejahatan, nak dapat kebaikan di akhirat, nampak kartun tu namanya. Kartun. Dekat dunia pun kalau kita buat jahat, dapat jahat kan? Orang balas jahat. Mai datang curi kasut orang kat surau, nak pingsan, lembek dia buatnya. Baru curi pisau, baru curi selipar ya.
Lembek sampai belum keluar pagar lah. Dah lembek. Apa saya tak bagi lagi selipau? Nah, ambil selipau. Kau tak cukup selipau kan? Bagi selipau. Ada tak? Tak ada. Sampai kawan tu kalau sampai tak boleh bergerak, termenguit, berhenti ke mak? Itu pun dunia. Apatah lagi kita di akhirat. Nascaya kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala uji kita ni tuan-tuan supaya kita ni selesa tak dengan environment untuk kita berada di akhirat. Ya, kalau kita Allah Ta'ala suruh kita buat kebaikan untuk kita nak dapat kebaikan di akhirat, kita dah buat kebaikan di dunia. Itu cerita dia senang. Tapi kalau kat dunia kita nak buat baik pun lihat, rasa macam tak berapa nak minat, tak ada harapan lah. Senang je dia punya hukum, kan je pun tak boleh juga. Kita kalau dekat dunia pun nak masuk dalam taman syurga, mana taman syurga dia je? Majlis ilmu lah. Ya? Taman permainan dah pergi dah. Cyber cafe dah pergi dah. Pasar malam dah pergi. Giant dah pergi. Tesco pergi. Kadang-kadang 2-3 kali pergi ke kedai. Kedai 3-4 kali pergi. Tak je taman syurga tak pergi-pergi. Macam mana cerita? Masalah kita. Ya, masalah. Sekurangnya dalam masa 24 jam tuan-tuan, kita adakanlah majlis ilmu. Lebih-lebih lagi hari ini dah masuk tanggal yang ke-14 daripada bulan Syaban. Lebih kurang 6 hari, 15 hari lagi kita akan menyambut Ramadan. Ya, sebab itu Nabi ajar pada kita doa, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, kau berkati kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, kau dah sampaikan kami pada bulan Ramadan. Dan insya-Allah esok tuan-tuan tanggal 14 malam 15. Namanya satu malam yang namanya Lailatul Nisfu Sya'ban. Satu malam yang Allah Ta'ala besarkan pada malam Nisfu Sya'ban. Besok 14 malam 15. 14 malam 15, besok ni 10 Syaban. Apa kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu karamallahu wajhah? Apa kata Imam Syafi'i rahimallahu taala? Wa balaghana annahu kana yaqulu inna ad-du'a yustajabu fi 5 lailin fi lailatil jum'ah wa lailatul adha wa lailatul fitri wa awwali lailatil min Rajab wa lailatin nisfi min Sya'ban. Ya, Imam Syafi'i sendiri ini mengetahui pada kita bahawa ada 5 malam yang Allah Ta'ala tak tolak doa mereka. Dia kata, ya, ada 5 malam yang Allah Ta'ala sentiasa menunggu doa hamba-hambanya dan tak tolak doa tersebut. Yang pertama kata Imam Syafi'i bahawa sesiapa yang berdoa pada malam-malam tersebut maka Allah Ta'ala akan perkenankan doa mereka. Yang pertama iaitu Lailatul Al-Jum'ah, pada malam Jumaat. Pada malam Jumaat. Jazakallah. Boleh. Malam Jumaat. Malam Jumaat. Besok malam Jumaat juga. Orang kita Melayu ni sebut je malam Jumaat, dia otak dia lain. Orang Melayu kita lah, bukan orang sini. Orang sini tak sebut macam tu. Orang sini dia, ya Allah, malam ni malam mustajab doa. Malam orang tempat lain kalau malam Jumaat dia nak balik awal. Sebab doa mustajab dia kata. Itu saya tak tahu. Itu faham-faham sendiri. Itu create sendiri, itu doa masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, malam yang Imam Syafi'i kata malam yang Allah Ta'ala tak tolak doanya, iaitu malam pada malam hari raya Adha, hari raya haji. Kita malam hari raya haji sibuk cari lembu hilang. Lembu ikat kat pagau, sibuk nak tengok air garam dia habis. Dengan sibuk anak-anak duk sibuk kacau lembu. Lembu tu nak masuk syurga, orang yang kacau tu belum tentu masuk syurga. Ini masalahnya tu. Sebab lembu tu nak dikorbankan. Biarkan dia, insya-Allah dia tahu dah tu. Tak payah nak kacau-kacau. Kita ni orang bandar kan, tengok lembu macam orang ulu. Lembu tengok kita pun heran. Lebih kurang. Tapi orang sini tak ada lah, sebab selalu tengok lembu kan. Ada lembu sini? Tak ada.
kat luar pula. Mana pergi mana. Kalau agak rasa boring, bawa lah anak-anak tengok lembu tu. Biar lembu kenal besok bila kat hari-hari korban. Lebih kurang. Itu yang kedua. Yang ketiga iaitu pada malam Lailatul Fitri. Pada malam hari raya fitrah. Ataupun hari raya puasa. Tak lama lagi puasa. Tapi apa yang berlaku pada kita malam raya? Sakit pinggang, sakit urat. Apa dok? Kacau dodol, bakal lemang. Orang suruh berdoa, dia suruh buat kacau dodol. Besoknya Mak Haji dengan rendang dia, dengan kuih semprit dia, dengan kuih kek kukuh dia. Masa itulah dengan cadar cebek dia. Kesian betul. Bukan Mak Haji sini tahu, Mak Haji tempat lain. Malam raya itulah nak tukar langsi, nak tukar cadar. Orang suruh berdoa, dia sibuk dengan langsi, dengan cadar. Payah betul dia. Sebab tu dia ajar ni, beritahu ni, jangan rugi, jangan menyesal kita besok. Besok Allah Ta'ala kata, aku dah bagi poin-poin untuk kau berdoa, kau tak nak. Kau sibuk dengan benda-benda yang kalau itu tak buat pun raya juga, Syekh. Dodol tak ada pun raya juga tu. Tak pasang langsi tukar pun boleh raya juga. Yang raya Musa, Allahu Akbar, Allahu Akbar tu je. Tapi Allahu Akbar boleh. Masa apa tak balik kampung. Okay. Itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan, Imam Syafi'i kata apa di malam yang Allah Ta'ala tak tolak doa dia, iaitu malam wa awwali lailatin min Rajab. Pada awal bulan Rajab. Dah lepas dah. Bulan Rajab dah lepas ni bulan Syaban. Dah lepas. Ustaz beritahu lambat lah. Itu tak tahun depan. Simpan, catat. Awal bulan Rajab. Sebab itu bila awal Rajab, Nabi baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi kalau kita siapa baca doa situ, dapatlah doa kita diangkat oleh Allah Ta'ala. Doa tadi tak ingat. Nombor pin game tahu? Tak tahu, alhamdulillah. Nombor pin diingat, doa tak ingat. Kacau bilau betul. Itu yang keempat. Yang kelima kata Imam Syafi'i, iaitu malam pada walailatun nisfu min Sya'ban, iaitu pada malam nisfu Sya'ban. Esok belum terlajak lagi. Esok raya akan datang. Esok pun ada program pula, Ustaz. Tak apalah, buatlah program. Tapi malam jangan lupa nak doa. Besok nak baca Yasin boleh, tak baca Yasin boleh, tak kisah. Yang mustahak baca doa. Minta pada Allah pada malam tu, kerana malam itu malam yang Allah Ta'ala angkat segala doa-doa hambanya dan Allah perkenankan. InsyaAllah tuan-tuan dapat. Kalau tak dapat perkenan di dunia, Allah akan hang dia, akan KIB dekat akhirat. InsyaAllah. Doa je. Doa apa nak apa tak tahu. Terpulang. Saya tak nak ajar apa doa, terpulang. Apa yang nak kita ambil. Dek, ada nak periksa kan? Ada nak belajar kan? Minta terang hati. Minta Allah Ta'ala sukseskan dalam periksa. Minta. Ni minta air jampi. Salah. Minum dekat selori. Tengok dapat 10E. Lepas tu marah ustaz ni bohong. Ustaz bagi air jampi bohong. Minum selori. Siap mandi. Tapi tak dapat. Tak nak minta dengan Tuhan. Ustaz cuma baca je. Mustajab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kan Allah Ta'ala kata, apabila kamu berdoa kepadaku, aku kabulkan. Bukan ustaz. Ustaz perantara. Kadang-kadang ustaz tak tolong ustaz baca, kita bacakan je lah. Tapi nak berjaya tak berjaya tak apa. Tapi itu masalahnya orang Melayu. Bila ustaz baca jadi, ustaz tu bagus. Kau pergi jumpa ustaz tu. Ustaz tu baca memang bagus, mustajab. Bila tak jadi, ustaz tu tak baca apa-apa. Kita minta lain, dia baca lain. Ini perangai orang kita. Bersyukur tidak, marah je dia pandai. Tapi bukan orang sini tadi. Tapi kalau sini nak buat kenduri, nak menyambut 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 nak pesa ke, buat sembahyang je, buatlah. Panggillah siapa-siapa ke yang mustahak, doa ibu bapa. Ya ibu-ibu ya, ibu-ibu yang
paling doanya yang Allah Ta'ala tak tolak. Bapa-bapa ni Allah Ta'ala tak tolak. Kenapa bapa dengan ibu tak nak doa? Kenapa sab kat orang? Sab tu sab. Sab kat ustaz, sab kat imam, sab. Bukan tak boleh. Tapi mak bapak tu kena utama macam doa dulu. Kan? Yang ustaz kat ustaz tu, ustaz kebetulan dia anak dia nak biasa, dia pun doa sekali lah, tumpang lah tu. Kan? Yang bapak sendiri ada anak biasa, kenapa tak nak doa? Cakap bahasa Melayu je, Ji. Mak Haji, ya Allah, anak saya nak ambil periksa. Bukakan hatinya supaya dia faham ilmu, supaya dia dapat menjawab dengan sempurna. InsyaAllah jawab dapat sempurna. Memang habis 50 soalan. Betul kita nombor 2. Jawab memang okey. Sebab tu kalau saya tanya anak saya, macam boleh jawab? Beres Abah. Memang beres. Jawab mesti habis. Betul nombor 2. Sebab kita tak tahu. Jadi kita wallahu alam. Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, itu sebagai mukadimah untuk kita nak bagi peringat. InsyaAllah besok sama-sama kita ramaikan Masjid Surau untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Minta maaf ya. Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita dalam bicarakan kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi jilid yang pertama. Ya, apa dia? Kitab Riyadhus Shalihin. Kitab bagaimana nak menjadi berada dalam golongan taman-taman orang yang soleh. Ya, orang soleh dengan orang baik ni dia berbeza. Ya, orang soleh ini dia melaksanakan amalan kerana Allah. Dia melaksanakan amalan mengikut acuan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan amalan mencari redha Allah. Itu orang soleh. Orang baik, dia melakukan suatu sifat kebaikan yang boleh diterima oleh masyarakat. Tapi tak semestinya yang baik itu soleh. Yang soleh itu pasti baik. Ya, yang soleh itu pasti baik. Ya, contoh saya beritahu, orang belanja kita makan. Baik tak baik? Tak baik? Baik. Alhamdulillah baik. Tapi belum tentu soleh. Sebab lepas dia belanja, dia kata orang tu asyik belanja, aku belanja je. Ada kan? Betul tak? Betul tak? Dia kata balik. Ataupun dia ada misi tertentu. Dia aja belanja haji sebab apa? Dia nak selamat. Sebab haji pengerusi. Kalau haji tak pengerusi, kirim salam tak dapat. Sebab ada tertentu. Maknanya itu dia baik tapi dia tidak soleh. Jadi kita nak jadi orang yang soleh. Sebab orang yang soleh, segala amalan mereka itu akan diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal khair, amal kebajikan yang boleh menyelamatkan kita dari azab api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam surah Al-As Allah Ta'ala kata, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ya, demi masa sesungguhnya manusia ini sentiasa hidupnya berada dalam keadaan kerugian. Manusia ini tuan-tuan, kalau tak jaga tingkah laku, tak jaga dia punya tata susila, sentiasa berada dalam kerugian. Illa allazina amanu, kecuali mereka beriman. Orang yang tak beriman dia rugi. Maka kita kena cari iman, kena kejar iman, kena jaga iman, kena top up iman, kena upgrade iman. Sebab iman manusia yazidu wa yanqus. Dia kadang-kadang naik, dia kadang-kadang turun. Itu dia. Sebab imam kita bukan iman malaikat. Iman malaikat dia sentiasa mendata. Dia tak naik, tak turun. Sebab dia statik. Iman orang iman malaikat. Iman orang kafir sentiasa menurun. Orang kafir sentiasa menurun. Kadang-kadang naik juga dia. Apa pasal? Kita mau sedekah juga. Dia pun pandai sedekah. Orang kita tak pandai sedekah. Nampak tabung lari. Bukan lagi, ada satu lagi nampak tabung dia korek. Lagi teruk. Sebab yang hilang dalam masjid ni tuan-tuan, tabung dalam masjid ni bukan orang lain yang curi. Semuanya orang beriman.
Dia tak akan curi orang-orang bukan Islam masuk. Tak ada. Dia tahu masuk dalam pagar pun dia dah susah hati. Yang curi dalam ni semua muka-muka kita je lah. Minta maaf lah ni bukan adik lah. Tapi kalau terasa ada orang dia dalam masjid dia mancing. Orang mancing kat kolam, dekat tali air. Ni mancing dekat masjid. Datang kunyah kuih chewing gum. Lepas tu dia bubuh dekat lidi, cocok. Syok. Mudahlah. Tarik. RM1 pun RM1 lah. Dapat. Mancing. Itu kira rajin juga. Ada tahan pukat terus dengan tong-tong dia angkut terus. Bukan mancing lagi. Siapa punya kerja tu? Orang yang pergi masjid surau tu. Yang hilang kasut pun siapa ya? Yang kasut hilang tu siapa yang buat tu? Orang pergi surau pergi masjid. Tapi bukan tuan-tuan tau. Kalau tuan-tuan pun juga lebih kurang je. Gurau Okey. Illa allazina amanu wa amilus solihat. Orang yang tak rugi orang yang beriman dan orang yang beramal illa allazina amanu wa amilus solihat. Orang yang beramal dengan amalan soleh. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beritahu kita bagaimana nak jadi orang yang soleh. Pokok pertama mukhlisin ala uddin. Mukhlis, iaitu naklah kamu ikhlas. Bercakap ikhlas, beramal ikhlas, menuntut ilmu ikhlas, menyediakan persiapan untuk kehidupan ikhlas, mencari rezeki ikhlas. Semuanya itu akan dikira pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mak Haji kalau masak kat rumah ikhlas, walaupun bukan rutin, tapi dah jadi sebagai hari-harian. Kadang-kadang ada satu angin kan malas nak masak, dia campak-campak, kuali bunyi macam perang. Itu ada bibit-bibit tak ikhlas Mak Haji Tapi bukan Mak Haji buat lah. Dia marah dengan Abang Haji, nak ujung minggu lah. Abang Haji lepas subuh sambung balik, suruh sidai baju. Tak menyidai-nyidai, kita kat dapur duduk melengah dekat dapur. Tengok-tengok lepas sembahyang, baju kat mesin basuh tu bergulung gitu je. Tadi sebut dengan abang, bang, minta tolong sidai baju ya. Bunyinya macam lembu nak kena sembelih. Bukan abang Haji sini. Abang sini janganlah lain macam, tengok. Macam samanya. Kan? Ni tempat Haji lain. Saya cerita. Maknanya kadang-kadang kita buat mula-mula ikhlas, caca tengok Abang Haji, iyalah lepas baca surat khabar pula baca dia. Hari Minggu. Kan? Mak Haji nak marah takut masuk neraka. Dia pun goreng. Korang. Apa pasal dapur tu? Goreng ikan. Hilang ikhlas. Bila ikhlas, kita tak dapat pahala. Rugi. Jadi ikhlas ini kena usaha. Dan kita kena sentiasa mengawasi diri kita agar kita tak terpesong daripada ikhlas. Sebab lawan bagi ikhlas dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam An-Nawawi karangan Imam Ghazali rahimahullah taala, iaitu riya. Macam mana riya, Adik? Adik dapat nombor 1. Kau tengok, aku dapat nombor 1. Nombor 1 dapat hadiah. Engkau apa tu lah? Engkau malas. Pernah dengar tak ayat ni? Pernah kan? Apa pasal jadi macam tu? Sebab riak lah, nak nunjuk aku cerdik, engkau bodoh. Cerdik bodoh bukan kerana nombor. Cerdik atau pandai atau bodoh bukan kerana kedudukan, tapi bagaimana kamu nak implementkan ilmu yang kamu belajar. Itu orang cerdik. Baru ni saya dengar ada satu forum dia cerita tentang masalah graduan kita ni. Mereka memang dari segi akademik hebat, sampai PhD sampai ijazah mereka semua ambil. Tapi mereka gagal sebagai manusia madani kerana akhlak mereka. Mereka tak menghormati orang tua. Belajar tinggi je, minta maaf lah, belajar tinggi, belajar sampai master, sampai PhD. Kalau ikut dari segi akademik, hebat dah tu, boleh menjadi pensyarah. Tapi tak menghormati orang,
tak ada sifat toleransi, tak ada sifat baik sangka, egoistik. Ya, kita tengok ibu-ibu kita ngaji kadang-kadang darjah 6 pun tak habis. Nenek-nenek kita, betul ya? Tapi bahasanya, budayanya, kepribadiannya, orang sayang dia. Padahal tak ada pelajaran mana pun. Maknanya kadang-kadang kita nilai orang dengan kecerdikan dia, tak boleh pakai. Sebab Nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutuskan oleh Allah Taala di atas muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak, supaya akhlak itu bertepatan dengan akhlak yang Allah Taala suruh, lalu akhlak itu akan membawa kemenangan di akhirat besok. Maka selain kita beramal, akhlak kena cantik. Akhlak itulah yang dibentuk supaya bukan solat itu memasukkan kita syurga, bukan amal ibadah kita masuk syurga. Maka amal ibadah dan akhlak itulah yang diiringi untuk kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata, sembahyang je ustaz, dah cukup dah. Tak. Kalau hati tak ikhlas, tak jadi. Sebab amalan kita tak dinilai oleh Allah Taala. Awak dapat nombor 1, tapi awak belagak, Allah Ta'ala kata tak ada, tak dapat. Awak boleh bangga dengan sijil-sijil yang besar kamu, tapi dari segi pandangan Allah, kamu tak ada nilai. Sebab apa? Kamu takabur, kamu sombong. Maka sombong itu bukan sifat manusia, sombong itu sifat Allah. Jadi kalau kita dah ambil sifat Allah, Allah kata tak apa, ambil lah kamu kat dunia, kat akhirat aku tunjuk aku sombong. Tunjuklah sombong kau. Tak boleh. Jadi apa kita nak sombong, tuan-tuan? Kita ni sama manusia yang Allah Ta'ala ciptakan kita dari air yang terpancar. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq. Apakah kamu kira kamu dijadikan daripada apa yang kamu nak sombong itu? Khuliqa min ma'in dafiq. Kita ini dijadikan oleh Ta'ala daripada air yang terpancar. Air mani lah. Air mani senang. Bahasa orang kampung, air mani. Bukan mani-mani. Mani-mani pergi kedai. Air mani. Air mani ni tuan-tuan, kalau letak dalam pinggan, ni, ada pinggan, ada ayam golek pun tak lalu makan. Air mani, minta maaf ni saya bukan cerita ni. Kalau air mani letak dalam pinggan ni, tak pinggan ataupun tak ada jawan ni. Kalau air putih, air apa tu? Air putih boleh minum. Air mani letak situ, muntah terbelakang pun, apa usah dia mengotor, tak lalu minum, walaupun ada Nescafe klasik. Tak sedap Nescafe klasik. Sebab apa? Itulah kita. Jadi kita semua jadi, tak tahulah kalau Haji air maninya air mani mas, adik jadi dulu air jadi air baju mas. Ada? Ataupun adik ni air mani belian. Ada? Tak ada, semua sama. Bila sama ni tuan-tuan, kita sama. Yang lebih kita, inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukan kerana warah pajak wajahnya, sifatnya, tetapi yang paling mulia ialah orang yang paling takwa. Takwa macam mana dek? Hormat orang tua, tidak melaksanakan perkara-perkara yang dilarang oleh Ta'ala, sentiasa melakukan amalan kepada Allah, sentiasa baik sangka kepada orang, sentiasa menolong sesama manusia. Maka itulah di antara ciri-ciri takwa. Tapi kalau sifat takabur, sombong, bengkak, action, itu bukan sifat takwa, itu sifat iblis, wal laknatullah ajma'in, na'udzubillah. Baik, tuan-tuan hadirin-hadirat dirahmati Allah. Sebab itu ikhlas ini tuan-tuan, suatu benda yang abstrak, sesuatu yang susah nak dilakukan kalau tanpa ada iman. Sebab ikhlas dengan iman ni dia ada satu kesinambungan, ada chemistry, ada kaitan. Sebab orang yang beriman akan benar-benar ikhlas. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajak orang Islam selepas berlaku peristiwa Isra' Mi'raj, lalu Allah Ta'ala perintahkan umat Islam pindah dari Mekah ke Madinah. Maka nak tinggalkan anak saudara, kaum kerabat, tanah air tercinta, tempat kelahiran, di tempat yang tidak ada harta, kosong. Tinggalkan harta, tinggalkan anak penak. Tapi Nabi kata, kalau kamu berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, kamu akan beroleh keuntungan
seperti kamu menghormati Allah dan Rasulnya. Kalau kamu berhijrah kerana harta, kamu akan dapat harta. Kalau kamu berhijrah kerana dunia, kamu akan dapat dunia. Kalau kamu berhijrah kerana nakkan isteri, kamu akan dapat ma yusibuha, maka kamu akan dapat apa yang hadis yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apa tu kamu? Maknanya dalam perkara yang sama mereka lakukan, tapi mereka berbeza pahalanya. Kan? Awak pergi sekolah, ikhlas nak belajar, awak dapat pahala belajar. Awak pergi sekolah nak dapat nombor 1, awak dapat nombor 1. Tak dapat nombor 1, perah melonggeng. Tapi kalau kita buat dengan kerana keikhlasan, apa yang lahir daripada hasil yang kita lakukan itu, kita akan rasa kepuasan. Sebab apa? Kita tak letak apa-apa yang kita nak. Kita nak Allah Ta'ala reda. Maknanya kalau baik kita reda, kalau tak baik pun kita reda, sebab kita minta keredaan Allah. Jadi kalau kecewa tak ada, sebab itu tak ada nama rasa kecewa pada orang beriman. Itu ikhlas. Baik, kita sambung ya, hadis yang ke-10 daripada kitab Riyadhus Shalihin dalam bicarakan ikhlas. Wa an Abi Bakratan Nufai ibni Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala izal taqal musliman bisayfayhima fal qatilu wal maktulu finnar. Qultu ya Rasulullah, Allah ya Rasulullah, hadza qatilu fama balu al maktul. Qala innahu kana harisan ala qatla sahibihi. Rawahu muttafaqun alaihi atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis ni menceritakan bagaimana kisah seorang beriman, mukmin, orang beriman lah, dua orang beriman yang masing-masing mempunyai persengketaan. Dia masing-masing marah lah. Kamu beriman, dua orang beriman, dua-dua menghunuskan pedang, dan masing-masing nak menegakkan kebenaran masing-masing. Dengan kata orang tu kelahi atau menggaduh, dendam lah, marah kan. Anta beriman, saya beriman, saya marah dengan anta, sehingga kan menyebabkan berbunuh. Baik, daripada Abu Bakar Nafi bin Haris As-Saqafah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Nabi menceritakan kepada Abu Bakar, ya. Nabi kata, izal taqal musliman, apabila dua manusia yang beriman, kena faham ya, dua insan, dua golongan yang beriman. Apa beriman? Mereka percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada Nabi, kepada kitab, rukun iman tu mereka ada. Faham ya? Bukan dua manusia yang berbeza, satu beriman, satu kafir, itu lain. Itu tidak. Ya, ataupun orang yang tidak beriman, seorang tu orang munafik, ataupun dia bukan beriman, bukan dia ajaran ahli sunnah wal jemaah, ya, dia bukan, maka dia bukan kalangan. Tetapi dua-dua orang yang beriman. Beriman ni maksudnya dua-dua Islam. Bila dia Islam, bila dia beriman, otomatik dia Islam. Dia Islam belum tentu beriman. Anda kena faham tu? Boleh faham tak ni? Tak confuse pula. Siapa yang beriman, otomatik dia Islam. Siapa yang Islam, belum tentu dia beriman. Sebab Islam ada Islam ismu, Islam nama. Nama je Islam, Muhammad, perangai macam hantu raya. Ya je? Islam ismu. Apa dia? Islam nama aja, perangai hantu raya. Iblis pun selut. Aku pun tak buat macam ni. Iblis pun kata aku tak buat, dia buat. Lagi teruk namanya. Ini namanya Islam nama. Yang kedua Islam
Kenal keturunan. Sebab apa? Mak bapak saya Islam. Saya Islam lah. Tanya Islam. Islam lah. Islam lah. Pasal tak sembahyang? Islam lah. Tu yang pusat Islam banyak tu. Tu dekat Pekan tu. Pergi kat Mahkota Parade kan. Mahkota Parade. Pusat Islam banyak. Tahu pusat Islam banyak? Bukan pusat Islam dekat Jalan Paloh tu. Yang dekat sebelah Masjid Al-Azim. Itu pusat Islam Melaka. Ni pusat orang Islam. Faham je? Faham? Faham Banyak tak? Banyak. Kita pun tengok terbeliak punya mata. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pusat anak-anak kita terjojoi keluar. Itu namanya pusat orang Islam. Sebab keturunan. Ya, betul ni. Kita pun tengok lama je. Abang tengok apa tu? Tak adalah. Mata kan, maksiat mata ni macam mana? Dah ada. Tengok aja lah. Ada sekarang siap bertindik, Syekh. Syekh ada tindik. Lembu pun tak tindik dekat pusat. Betul. Lembu dengan kebau, dia tindik dengan hidung, dengan telinga. Manusia lebih teruk. Telinga tindik, mata tindik, lidah tindik, pusat tindik. Ya Allah, ya Tuhan, aku teruk daripada lembu. Lembu sampai ujung tahun dikorbankan masuk syurga. Orang tak masuk syurga. Teruk. Maknanya orang lebih teruk dari lembu. Bila kita cakap marah, ustaz ni kurang ajar. Ada nak nyamakan orang dengan lembu. Adik pernah tengok tak lembu dekat pusat dia ditindik? Ada tak? Tak ada kan? Yang tindik kat pusat siapa tu? Manusia kan? Nampak? Kalau kita cakap lembu baik-baik kan, marah kita kan? Apa sebab dia tindik pusat? Kalau dah tindik, automatik nak tunjuk. Bila dia nak tunjuk, dia pakai baju adik dia. Tahu tak? Kalau dia pakai baju mak haji, tak nampak lah pusat. Dia pakai baju adik dia yang umur 5 tahun punya. Baju adik dia. Kan? Dia jimat ekonomik punya kaedah. Adik dia tak boleh pakai, itu yang adik cari. Mama, mana baju adik? Rupanya kakak pinjam. Ya, jadi apa-apa ayah-ayah ni kalau tengok anak-anak pakai baju adik-adik itu, tegurlah. Tegur atau membelikanlah untuk dia. Kesian ni. Itu yang pusat Islam banyak. Itu dia keturunan. Ramai keturunan. Ya. Kemudian kita nak Islam kita Islam yang kamil, Islam yang sempurna. Baik, Islam sempurna. Nabi kata apa dalam hadis ini? Apabila dua orang Muslim berbunuh-bunuhan dengan pedang, ya ini masing-masing ada senjata dan masing-masing melakukan provokasi antara keduanya. Maknanya yang ni pun ada pedang, yang ni pun pedang. Dia nak bunuh sama-sama orang Islam. Ya. Maka pihak yang membunuh dan yang terbunuh, kedua-duanya masuk neraka Allah, tuan-tuan. Kalau ikut kita ni mana ni Ustaz? Patutnya yang terbunuh itu masuk syurga, yang membunuh masuk neraka. Ini dua-dua pula. Macam mana pula ni? Mana je? Kalau adik macam mana? Patut yang membunuh lah masuk neraka kan? Yang kena bunuh masuk syurga lah, syahid. Sedap je kita kata. Macam mana nak syahid? Dua-dua duk berperang sama-sama kita. Maka sahabat pun mendatang heran. Lalu sahabat pun tanya, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza qatilu fama balul maqtul. Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana pula yang masuk neraka tu? Kalau orang yang membunuh tu memanglah masuk neraka, takkanlah orang yang kena bunuh pun masuk neraka? Tak adil lah. Apa jawab Rasulullah? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kenapa mereka dua-dua masuk neraka? Sebab mereka sama-sama nak membunuh. Memang dua-dua tu bersemangat. Adik kalau gaduh dengan dia, semangat tak bergaduh? Mesti bergaduh sama-sama. Bila semangat sama-sama gaduh, sama-sama nak menumbuk.
Tapi kalau adik yang gaduh, adik buat tak reti, tak jadi gaduh. Betul tak? Ni cabar. Apa? Kau berani marilah mari. Kalau kau berani, marilah mari. Jadi macam spider lah. Membunuh tu muka gitu. Betul tak? Sebab itu kita, Allah Ta'ala kata, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang beriman tu saudara. Jadi kalau adik-beradik, awak Islam, awak beriman, bergaduh apa? Apa sebab nak bergaduh? Itu yang berlaku kat sekolah kan? Gaduh. Yang gaduh sama sama Islam, sama Melayu, sama pelik. Dua-dua tak dapat apa, kata Allah Ta'ala, kata Nabi, kalau kamu berlaku macam itu, dua-dua berdosa. Walaupun yang betul dia, yang salah dia. Dua-dua dosa. Sebab apa? Sebab gaduh. Cuba seorang bergaduh, seorang kata, saya minta maaf, saya salah. Jadi gaduh tak? Tak. Apa? Kau ingat kau kuat sangat. Aku mari ya. Kan? Sebab itu Abang Haji dia ada ilmu ni. Abang Haji ada ilmu ni. Ilmu bukan bergaduh. Ilmu kalau Mak Haji tu pupak, Abang Haji dah ambil kunci, kau semua hilang aja. Sebab tu dia tak jadi. Mak Haji minta maaf Haji, jangan marah Mak Haji, gurau je. Abang Haji dia cerdik. Bila sama-sama melawan, Mak Haji dia bebel, Abang Haji dia bebel, terbanglah. Flying saucer, siung pergi terbang, betul tak? Sebab apa? Dia berlawan. Api dengan api, dia marah. Api dengan air, dia mati. Maka siapa yang cakap banyak, kau tengah dia marah, kita diam. Diam. Habis. Ada lagi? Tak ada. Sambung lagi. Lama-lama dia berhenti. Ni tak, alah awak pun lebih kurang, saya pun dia berlawan. Maka dalam Islam tidak. Sebab itu Nabi mengajar, ya, orang yang apabila kamu mendapat kejahatan, hendaklah balas dengan kebaikan. Kita ni tuan-tuan, Nabi ajar, apabila kita dianiaya, dizalimi, hendaklah kita balas dengan kebaikan. Sebab fa aslihu baina akhawaikum, hendaklah kamu damaikan orang yang dalam sengketa. Sebab bahayanya, sebab kalau mereka bersengketa berpanjangan, mereka akan dua-dua masuk neraka. Ini bahaya tuan-tuan. Kita duduk berjiran ni tuan-tuan, ya, kita duduk taman ni, kadang-kadang jiran sebelah buat sakit hati kita. Sabar wela. Kau tidak, dah dia tu, dia menyakitkan hati kita, dia masuk neraka. Sebab dia menyakiti jiran. Sebab itu ada hadis. Kita yang tak, yang ni, jangan duk balas. Kau tidak sama je, dua-dua masuk neraka. Rugi tak? Biarlah dia buat, sabar je. Ustaz, bila nak sabar Ustaz? Sabar je lah. Sebab nak syurga tak? Tak, kadang-kadang kita lawan. Bila lawan? Kadang-kadang pasal pasu bunga, pasal kereta, parking. Tuh. Cuba kita jadikan suatu amalan kejahatan orang, kita jadikan satu kejahatan itu untuk buat kebaikan. Orang buat kejahatan kita lah, kita buat sakit hati kita kan, geram juga kita. Sampai bila nak sabar? Kan? Cari amalan dalam kejahatan itu, ada tak amalan kebaikan? Ambil. Supaya kalau dia dimurkai oleh Ta'ala, jangan kita sekali. Sebab Allah Ta'ala, Nabi dah pesan, dua manusia beriman bila bersengketa, dua-dua berdosa dan masuk neraka. Ini macam mana? Macam mana Zan? Agak-agak kita boleh masuk syurga dengan sembahyang je. Belum cukup kan? Awak tengah duduk belajar, kawan ambil pensel. Tak minta, dia ambil. Man, kau ambil pensel saya buat apa? Aku dah ambil, peduli apa? Ambil lah, halal. Dia marah tak? Tak. Tapi, apa yang kau ambil? Tak ada duit ke? Gaduh tak? Simple je. Kau dah ambil sebatang, kita tak boleh nulis tak?
Ada. Apa masalah dia? Jadikan sedekah. Habis cerita. Pensel pun bukan awak beli, abah beli. Yang awak tukang pegang aja. Faham? Habis tu balik ngadu kat mak. Mak, tadi kita tengah buat kerja mak, kawan ambil pensel kita. Kenapa kau diamkan? Mak pun satu juga. Mak nampak kan kedekut. Betul. Kenapa kau ambil kan? Ingat subsidi ke? Dia mula dia cakap. Sabar kan mak. Tak apalah mak, kira sedekah. Kau pandai sedekah. Yang beli bapak kau. Maknanya kita hilanglah pahala. Faham tak? Jadi kita dengan dia sama tak? Kita dengan yang mencuri tadi sama tak? Sama. Kalau kita balas dengan kejahatan, sama tak? Sama. Sama jahatnya. Sebab itu dua-dua masuk neraka. Ni faham ni? Alhamdulillah. Tak faham biarlah. Dia tak faham, dia tak nak mendengar. Tak apa. Ya? Memanglah manusia bukan boleh kena tegur, Syekh. Dia orang semua betul lah. Sabar je Ji. Sebab syurga maha luas. Dunia ni sempit Ji. Sabar je. Tak sabar tak boleh syurga lah. Susah nak jawab. Kita kena sabar lah sikit. Sabar. Maksudnya sekurang-kurangnya jangan balas lah. Itu je maksud saya. Kita diamkan, diamlah. Mana yang boleh kita tegur lah. Bukan tegur untuk bergaduh, tegur untuk perbaikan. Itu kena. Jangan sampai kata orang kena pijak aja. Sekali-sekali bercakap tu bukan nak bergaduh. Bercakap nak nasihat, nak bagi tahu, nak tegur supaya jangan ulang lagi. Tapi orang tak boleh. Pasal dia cakap seorang dia je betul. Ni yang masalah. Sebab apa? Iman tak ada. Senang aja. Kita bercakap dengan orang tak ada beriman, kita jadi orang tak beriman juga. Jadi kita ngaku kita beriman, tapi kita bergaduh dengan orang tak beriman. Sama je lah. Sama tak? Kita kata, saya beriman ni Ustaz, tapi dia tak beriman. Lepas kita bergaduh dengan dia. Sama lah. Sebab Nabi kata dua-dua masuk neraka. Memang sakit hati. Apa yang kita perlu bila sakit hati? Kita doa, Ya Allah, kau bukakan pintu hati saudara saya tu. Sebab itu Nabi kata, apabila Nabi ke Taif, Nabi dilempar dengan batu. Semua menawarkan untuk balas. Nabi kata lah. Nabi kata jangan. Kata Allah, Nabi pun berdoa, Allahumma hdina biqaumin hatta ya'lamun. Ya Allah, kau bukakan hidayah kepada kaum tu kerana mereka tak tahu. Jadi kita tahu, dia tak tahu, kita tahu, maka kita tenangkan jiwa sebab kita tak tahu. Memang betul saya tahu, memang sakit hati, sakit jiwa, memang memberontak, membuku dalam hati, geram aja kalau boleh kencang-kencang. Begitu dia punya marah tuan. Tengah marah ni tuan-tuan, syaitan kata dia pun. Sebab itu tuan-tuan, bila kita marah dalam keadaan berdiri, kita duduk. Jangan tengah berdiri cekak pinggang. Nampak orang telan. Tengah marah cekak pinggang, jahanam. Bila tengah marah, dalam keadaan berdiri, duduk. Bila duduk marah juga. Nampak ni. Baringlah. Baring tak lelap kata orang. Hey. Pergi bilik air. Ambil wuduk. Dia marah juga. Takbir. Allahu Akbar. Allah. Memang tak kerti bahasa. Dengan Allah berada, Allahu Akbar pun hati duk geram juga. Memang jahanam. Memang dia lebih kurang syaitan jugalah. Maaf cakap ya. Air ni. Minum air. Sebab itu bila ceramah orang bagi air. Sebab kadang-kadang ustaz dia ada temperature kan. Bila dia kena minum air, dia lega sikit. Nanti dia cambung, kuliah tu slow sikit balik lah. Senang. Jangan marah. Sebab korang tak dapat air. Sebab korang mendengar.
Ustaz ceramah dia kadang emosional tau. Dia emosional sebab tu dia kena minum air. Ada sikit. Hidup macam-macam keluar. Gurau je jangan marah. Lain kali kalau nak air bawa sendiri. Itu ustaz terpaksa orang bagi air. Ustaz boleh bawa sendiri, tak ada salah. Tapi sini alhamdulillah bagus. Ada satu tempat tu ceramah sampai kering tengkuk. Ustaz batuk. Tak faham juga. Ahli jawatan kuasa dan pengusi pun tak faham. Batuk. Ustaz tu 3-4 kali batuk. Jemaah batuk banyak kali memang faham lah. Jemaah batuk tu nak suruh ustaz berhenti. Tu kita tahu. Itu pengalaman. Tapi bukan sini. Sini marah pula orang. Ustaz ni baru tu dah cakap dah. Saya tak cakap. Itu pengalaman. Kalau ustaz batuk, dia bukan nak berhenti. Air tak ada. Kelang kabut. Saya pernah ceramah tu. Dia kata, saya panggil ahli jawatan kuasa. Ji, minta maaf Ji, boleh tolong tak? Apa ustaz? Air lah. Ustaz, air dah. Pasal apa? Khusyuk dengar ceramah. Dia lupa nak bagi ustaz. Kadang-kadang minta maaf ya, gurau je jangan marah. Itu iklan. Nanti marah pula orang. Tak ada, itu saja-saja. Saya tak kisah ada air, saya minum tak ada air pun saya tak kisah. Kadang-kadang kita memfaham tapi kalau tak ada tu melampau lah. Kan tujuannya kita nak kena. Baik. Kata Nabi SAW, innama, sesungguhnya orang yang bergaduh tadi, yang berbunuh-bunuhan, yang membunuh juga neraka, yang dibunuh neraka. Kenapa? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kerana ia berniat dengan bersungguh-sungguh hendak membunuh lawannya, maka dia berlawan tu. Bersungguhlah. Kan adik pernah bergaduh kan? Masa adik bergaduh tu, adik ada rasa tak nak gaduh ke? Bersungguh-sungguh bergaduh ke ataupun nak ikut je bergaduh? Biasanya bersungguh kan? Betul tak? Minta maaf lah, jangan malu dek. Ini pengalaman ustaz dulu kecil-kecil pun bergaduh juga. Tu yang masuk sekolah Arab tu, mak tak tahan ngajar. Hantar sekolah Arab biar baik sikit. Rupanya sekolah Arab lagi jahat. Sekolah agama ni tuan-tuan, budak-budak ni jahat. Sebab apa? Dia nak ngabiskan jahat dia. Besok lepas-lepas dia habis keluar sekolah, dia baik belaka. Biasa tu. Sebab tu kita dengar sekolah Arab panjat pagau, terbiasa lah. Termasuk ustaz ni. Ni dulu panjat pagau juga ni. Balik tengah malam, patut sampai pukul 12. Tak, pukul 3 baru balik. Lari tengok warden, tengok cabar panjat. Yang tak tahan tengah-tengah turun, muda datang. Syekh, hantar pergi qiyamul lail mana? Sampai turun kau je. Hantar pergi qiyamul lail mana? Masjid mana hampa pergi? Tak kata apa. Muda yang datang. Muda tu kajian qiyamul lail. Jadi pukul 3 dia datang round lah satu sekolah. Tengok kita tengah manjat. Kita bukan apa, nak tengok wayang je. Kan? Dak sekolah agama, nak tengok wayang terang-terang, nampak sangat. Pergi waktu malam lah, jahat juga. Nampak je baik ni. Pasal dah belajar, kena jadi baik lah. Dok nak tunjuk jahat boleh lagi, insyaAllah. Tapi tak apa faedahnya kan. Kejahatan tu biarlah perangai bagi iblis dan syaitan. Kita jangan ikutlah. Tahu. Gaduh mana? Dengan beliak punya mata. Kalau beliak punya mata sungguh lah tu. Bila sungguh tu yang Nabi kata, sifat orang beriman ni tuan-tuan, fa aslihu baina akhawaykum, hendaklah kamu damaikan antara dunia. Baik itu tuan-tuan, di antara hadis Nabi SAW mengatakan, di antara amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Syaban, terutama pada nisfu Syaban, di antaranya dia kata, yatla'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Syaban fayaghfiru li jami'in khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menilik kepada makhluk-makhluknya pada malam nisfu Syaban. Maka dia memberi keampunan dan menerima segala doa orang-orang yang berdoa pada malam tersebut, kecuali bagi orang-orang yang musyrik. Apa orang musyrik? Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang membesarkan dunia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, atau orang yang sedang bermusuhan ataupun bergaduh, bermasa muka, ataupun ada dalam hati mereka dendam kesumat. Ini Allah Ta'ala tak akan
ampunkan dosa mereka pada malam nisfu Sya'ban. Jadi tuan-tuan, kita ni kalau dah bergaduh dengan orang, kadang-kadang kita dendam, kita lama simpan, ya, maka kita kena declare kalau kita nak mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam kita bentuk tadi, dalam kita bersengketa tu, maka kita kena dedakan diri kita. Paling kurang kita mohon ampun bagi orang yang kita musuhi itu. Kita maafkan dia dululah. Walaupun yang salah dia, kita maafkan dia dulu. Sebagai kita tidak termasuk dalam kategori dua-dua masuk neraka. Kalau dia masuk neraka, itu hak dia sebab dia memulakan sesuatu persengketaan. Kita pula datang dengan penuh kemaafan. Maka kita dibukakan pintu untuk jalan ke syurga. Macam ni je. Boleh Nak syurga ke nak neraka? Syurga. Jadi syurga berlapang dada lah, senang. Kalau tidak, besok kita buat nisfu Sya'ban, kita baca doa macam-macam, kita baca Yasin dan sebagainya, Allah Ta'ala tak ampunkan dosa kita. Sebab dalam hati ada, bukan ada taman. Kalau dalam hati ada taman, okey. Dalam, ya, ya, mati, ya. Tak ada lah. Dendam lagi lah tu je. Dendam lah tu. Marah lagi lah tu. Senang je Ji. Nak lapang kepala, kita maafkan dia lah. Tak payah jumpa. Kita doa, ya Allah, Engkau maafkanlah saudara saya yang jiran sebelah tu. Misal katalah. Tapi jangan sebut kuat-kuat. Doa dengan Allah Ta'ala. Kan? Kita duduk berjiran ni macam-macam gitulah Ji. Kalau tak sabar, begitulah jadinya. Allah Ta'ala nak uji kita supaya Allah Ta'ala nak meningkatkan amal kita, nak meningkatkan iman kita. Kalau kita tak sabar, mana iman kita serupa dia. Mana tak ada lebihnya kita, cuma kita ni rajin je. Maka tak ada beza je kan. Sebab kata hadis ini, dua-dua adalah ke neraka. Maka nak neraka kita. Jadi kalau kita, kecuali kita dizalimi. Apa dizalimi? Kita ni memang tidak melakukan apa-apa, orang tu melakukan kezaliman dan kita tidak membalas. Itu namanya dizalimi. Faham tak? Kita dizalimi. Apa kelebihan orang yang dizalimi? Iaitu doanya mustajab. Kenapa tak gunakan tu? Kita pula nak zalim orang, maka doa dia pula mustajab. Bahaya tu Syekh. Nampak? Bila kita zalimi orang, doa orang tu pula mustajab. Tadi Allah Ta'ala dah bagi kita mustajab sebab kita dizalimi. Macam jiran sapu, daun mangga longgok depan rumah kita. Buah mangga dia ambil. Sehari okey lagi. Dia sapu daun, dia longgok rumah kita. Buah mangga tak rasa-rasa. Panas hati je. Tiang mula nak tebang pokok. Pasal buah mangga masuk neraka Syekh. Berat. Tak nak pergi kedai yang beli lah. Habis cerita tak. Pasal yang panas tu, pasal dia campak daun tu. Ambil pahala. Kita kumpul daun tu, beli minyak gas, curah, bakau. Selesai. Kita pun tak sakit hati. Apa nama? Daun pun tak nampak lagi. Kita dapat pahala. Ambil pahala kat situ. Macam ni. Jangan bakau pokok je. Sekali dengan rumah haji kan terbakau. Lagi berat tu. Yang itu kira macam marahkan nyamuk bakau kelambu tu. Janganlah Haji itu contoh lah je gurau aja Ji. Ni kadang-kadang kita kena faham benda-benda macam ni. Sebab Nabi ajar begini. Ini hadis Nabi SAW dia beritahu pada kita. Ya Mak Haji sabar je Mak Haji. Kalau ada kelemahan-kelemahan daripada Pak Haji, kita doa je lah. Ya, masak tetap masak Mak Haji. Jangan bubuh racun pula dalam nasi. Berat sekarang. Ada juga dia marah ya. Bubuh racun baru tahu. Dengan Mak Haji mati semua. Pasal semua sekali makan kan. Jadi jangan. Sebab bila kita ada perasaan dendam, marah, itu yang menyebabkan makin banyak permusuhan dan persengketaan.
Dan persengketaan dan permusuhan itu bukan amalan orang yang beriman. Jadi kita renungkan sekejap, adakah kita ni jenis orang itu? Sabar. Memang marahlah. Kalau boleh kita ceritalah untuk meredakan marah. Macam Haji ni dah cerita ni dah lega dah separuh dah. Kalau tak cerita, menguap-nguap ni. Cerita separuh. Mana yang orang boleh dengar, kita ceritalah. Tapi jangan memburukkan orang. Kita cerita sebab kita nak lepaskan yang terbuku tu. Betul awak kan? Saya ni tak suka tau kalau orang-orang ambil rampas. Kalau minta, okey lah. Dah separuh dah keluar tu. Jadi kita tengok orang tu pun dah kurang marah. Kan? Betul tak? Pernah berlaku kan? Marah dia kan? Anggaplah, ambil sedekah. Jadi kita dapat pahala. Dia biarkanlah. Lepas tu kita berdoa, ya Allah, kau lembutkanlah hati dia, kau bukalah hati dia, kau berilah hidayah bagi dia. Sebab kita dizalimi. Bila kita zalimi, doa kita saja lupa kita lupa tu. Kita lupa. Tapi kita tak nak guna. Tak nak guna. Ngaji insya-Allah. Jadi itulah yang dapat saya berikan pada malam ini. Mari sama-sama kita renung hadis Rasulullah SAW dalam bentuk niat. Niat kita bersungguh-sungguh untuk melakukan kejahatan, maka kita mendapat balasan neraka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang duduk kat asrama enak duduk kat asrama kan, sabun kita habis saja halu tak? Dah sabar je lah. Setakat sabun kan masuk neraka nyaya gitu. Habislah halal. Sebab anak saya duduk asrama macam tu lah. Bila hujung minggu je, abah jom pergi kedai, Afzal beli sabun. Apa saya? Sabun buku tu kan boleh pakai sebulan. Baru pakai 2 hari dah tak ada dah bah. Biasalah. Nak macam mana? Tak beli je lah. Beli je. Tak apalah beli yang mahal. Beli yang boleh janji buih sudahlah. Jangan beli sabun yang tak ada buih. Beli sabun yang buih. Ni beli sabun. Kalau beli yang liquid tu, lagilah sehari habis. Kan? Biasa. Colgate. Colgate. Beruk gigi pun hilang. Nak macam mana? Sabar je. Beli lain je. Boleh je jadi insya-Allah sama-sama kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga hadis yang kita baca daripada kitab Riyadhus Shalihin ini membantu kita untuk menjadi orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Moga-moga kesalehan kita ini tiket untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf banyak-banyak sekiranya ada menyinggung perasaan, terlanjur bahasa saya. Saya cerita tadi tak ada mengenai orang hidup ataupun orang mati. Kalau kebetulan tu kebetulan ajalah macam sama je Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama renung. Kadang-kadang kita terlupa, kita melihatkan kepada kemarahan kita. Kita tidak melihat kepada bagaimana Nabi mengajar kepada kita. Kadang-kadang kita emosional, betul. Kadang-kadang manusia ni dia ada tahap-tahap yang tertentu. Sebab innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah Taala berkeluh kesah. Sentiasa tak cukup, tak memenuhi kepuasan. Itu memang sifat manusia. Maka kita kena banyak-banyakkan sabar. InsyaAllah moga-moga kita sama-sama mendapat redha Allah Ta'ala. Selamat menyambut Syaban, menghidupkan nisfu Syaban, dan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Moga-moga Allah Ta'ala terima amalan kita. Moga-moga Ramadan yang kita akan hampiri pada 16 hari lagi itu akan membentuk diri kita menjadi orang yang berjaya pada Ramadannya, dan pada akhir Ramadan kita mendapat jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bebas dari azab api neraka, insya-Allah. Jumpa lagi. Kita bulan Ramadan tangguh kuliah Kuliah tak ada kan? Ya. Bulan 7 lah. Bulan Ramadan tak ada kuliah kan? Apa tu, tazkirah Ramadan lah. Itu akan, kalau dipanggil insya-Allah saya sampai. Kalau tak ada, teruskanlah beramal dengan Ramadan. Insya-Allah. Kalau tak, saya ya. Malam yang ada ustaz tu. Malam kita akan buat tazkirah. Teruskan jugalah. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah. Tapi maklum baliklah, takut terlupa ya, insya-Allah. Terima kasih kalau macam tu. Moga-moga Allah Taala bukakan semua
ya, manusia-manusia di qaryah ini agar Allah Ta'ala campakkan hidayah dengan majlis-majlis seperti ini, insyaAllah. Jadi majlis ilmu ni tuan-tuan jangan dikesampingkan. Kita ni kadang-kadang sibuk dengan majlis amal, majlis amal, majlis sembahyang, majlis itu bukan salah, tapi jangan tinggalkan majlis ilmu. Jadi majlis ilmu dapat sikit pun jadilah. Sekurang-kurangnya tadi saya kata dalam masa 24 jam, 20 minit, 10 minit pun cukuplah supaya kita berada dalam majlis ilmu dalam taman syurga, insya-Allah. Jadi jumpa lagi. Selamat berpuasa, selamat beribadah, selamat mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balligh Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jama'ana hadza jama'an مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تأخير dengan tasbih kafarah dan surat al-'asr. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. بارك الله لك